Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Kami bawakan version yang ketiga berkaitan tentang income tax. Kali ini kita menggunakan nota penerangan daripada LSDN supaya kita lebih jelas bagaimana nak mengisi borang itu. Apabila tuan-tuan sudah buat submission kepada pihak LSDN untuk tahun taksiran tersebut, apa yang berlaku ialah tuan-tuan hanya dapat summary berkaitan tentang submission tuan-tuan dan juga receipt yang menyatakan yang tuan-tuan sudah buat submission. Itu saja. Jadi buat masa ni saya tak dapat nak access kepada e-filing borang B untuk tunjukkan. Walau bagaimanapun apa yang saya ada itu saya dah jadikan sebagai satu bahan untuk rujukan. Yang pertama adalah maklumat asas tuan-tuan daripada database LSDN. Okey, secara ringkasnya ada pelbagai, tak silap saya ada 7 atau 8 helai borang e-filing yang kita kena isilah. Tapi untuk yang pertama ialah melibatkan maklumat individu, maklumat tuan-puan lah. Jadi ada data yang sudah sedia ada data yang kena isi lah. Jadi data sedia ada tu melibatkan masa tuan-puan buat submission data pembukaan fail peribadi di pejabat LSDN. Jadi ada nama, nombor IC, alamat rumah, ya. Dan tak silap saya ada nombor telefon dan macam-macam lagi lah dalam itu. Jadi tuan-tuan masukkan data itu. Ada juga nombor alamat rumah dan juga nombor pendaftaran untuk bank untuk tuan-tuan isikan maklumat lah. Jadi maklumat individu tu penting lah untuk tuan-tuan nyatakan ada buat e-dagang tak, ada melibatkan internet tak untuk buat perniagaan, alamat perniagaan, nombor pendaftaran perniagaan dan lain-lain lah. Jadi apa-apa data SSM masukkan ke dalam itu. Kemudian ada data berkaitan pasangan anda dan anda boleh memilih untuk membuat taksiran bersama atau berasingan. Dan kemudian selepas selesai masukkan semua data individu, cek habis, akan masuk kepada page yang berikutnya iaitu maklumat pasangan. Dalam maklumat pasangan tu selalunya sudah ada auto fill information daripada pendaftaran kita. Bila kita submit sijil nikah kan, dia akan masuk ke situ lah. Kemudian kita akan ada jumlah pendapatan berkanun dan jumlah pendapatan. Daripada ini, anda perlu totalkan jumlah pendapatan perniagaan anda dan juga jumlah pendapatan pengajian yang anda dapat dan isi dalam borang ini. Yang ketiga ialah pendapatan berkanun. Pendapatan berkanun ni kena berdasarkan kepada EA statement kalau makan gaji lah. Kalau bekerja sendiri ada annual statement. Annual statement mungkin melibatkan, kalau saya pemandu e-hailing, kita ada annual statement daripada EHO lah ataupun e-hailing operator lah, ya. Dia akan keluarkan annual statement. Annual statement ni kita ambil. Kalau kita berniaga sendiri, statement bank kita ambil lah untuk yang pendapatan kasar yang kita terima. Jadi pendapatan berkanun ni kita kena isikan pelbagai data dalam tu lah. Isikan semua yang melibatkan pendapatan-pendapatan, punca-punca pendapatan yang tuan-tuan ada. Pengajian, bekerja sendiri, ya, SSM Enterprise, semua tu masukkan lah, ya. Perkara keempat ialah melibatkan derma, hadiah dan sumbangan yang telah anda berikan untuk pelepasan cukai. Derma atau sumbangan ni apa yang anda sumbang, mungkin kepada PIBG sekolah dan apa-apa yang berkaitan lah. Sumbangan rumah anak yatim ke, rumah orang tua ke, yang resit yang akan dikeluarkan itulah yang anda akan masukkan dalam perkara melibatkan derma dan sumbangan. Yang kelima akan melibatkan tentang pelepasan cukai. Dalam pelepasan cukai, anda ada pelbagai tawaran yang akan diberikan oleh pihak kerajaan. Contohnya, pelepasan diri sendiri secara automatik bernilai RM9,000 setahun. Semua tuntutan pelepasan cukai mestilah disokong dengan bukti resit pembelian atau pembayaran. Jadi, segala bukti dan resit perlulah disimpan dengan betul dan cermat. Pelepasan cukai ni ada pelbagai lah.
ada melibatkan anak-anak, SSPN anak, ada melibatkan resit bil anak yang tengah belajar, yang bawah 18 tahun, semua tu dimasukkan lah. Perbelanjaan gaya hidup seperti membeli buku, handphone dan peralatan sukan juga mendapat pelepasan. Selain daripada itu, anda juga boleh membuat tuntutan bil bulanan internet, alat penyusuan bayi, yuran pengajaran anak ke tadika, tabungan bersih SSPN anak-anak anda, bayaran alimoni kepada bekas pasangan, pelepasan untuk pasangan kurang upaya dan juga bayaran untuk anak anda. Anda juga boleh menuntut insurans nyawa dan juga bayaran caruman takaful. Pelepasan cukai juga meliputi skim persaraan swasta dan juga insurans pendidikan dan perubatan. Caruman perkeso juga dimasukkan. Berdasarkan risit-risit yang anda simpan, anda boleh masukkan semua jumlah perbelanjaan anda itu untuk menuntut pelepasan cukai. Dan pelepasan cukai ni juga melibatkan gaya hidup, ya, beli laptop, beli komputer dan semua itu anda masukkan. So ini semua kena ada resit. Jangan tak ada resit lah. Dan resit untuk buat tax return ni kita kena simpan sehingga 7 tahun. Jadi tuan-tuan kena simpan dalam tempat yang betul lah, ya. Anda juga diberi peluang untuk melaporkan sebarang pendapatan yang anda terima yang masih belum dilaporkan sebelum ini. Page yang berikutnya ada pendapatan belum dilaporkan. Jadi pendapatan untuk yang belum dilaporkan ni anda boleh isi di situlah sebagai satu rekod kepada pihak LHDN. Dan kadang-kadang perkara ini ada kena penalti sikit, kadang-kadang tidak lah. Tapi lebih mudah lah. Kadang-kadang kita untuk setiap tahun sebelum bulan April kita kena semua data semua dah ada untuk kita. Tapi lepas tu apa yang berlaku ialah kadang-kadang bila kita dah buat submission ada data baru yang datang ataupun annual statement yang lambat ataupun ada perkara-perkara yang melibatkan maklumat daripada pembeli tu lambat datang kepada anda lah. Jadi kita dah buat submission dahulu untuk tahun tersebut. Jadi tahun depan kita masukkan perkara-perkara yang terlepas dia punya deadline tu kepada pendapatan belum dilaporkan, ya. Di dalam sistem e-filing borang B ini, selesai saja anda memasukkan semua data-data yang berkaitan tentang pendapatan berkanun anda, tentang hasil perniagaan anda, pelepasan cukai dan juga rebate, anda akan dapat satu rumusan berkaitan cukai anda. Daripada rumusan ini, anda boleh membuat semakan. Rumusan cukai ni detail lah. Detail tentang pendapatan berkanun yang anda nyatakan, tentang sumbangan, tentang derma, tentang pelepasan cukai dan pendapatan yang belum dilapor. Ini semua akan ada dalam rumusan cukai. Tapi tuan-tuan masih boleh back ke belakang lah. Masih boleh back dia punya page tu untuk semak. Kalau tengok rumusan cukai tu dengan data yang tuan-tuan ada macam slightly over ataupun tak match lah. Kadang-kadang kita sebab kita bekerja dengan nombor, kadang-kadang kita ada typo error dan sebagainya. Jadi semasa cek rumusan cukai tu, tuan-tuan kena ada semua data yang tuan-tuan masukkan dan kena ada calculation lah. Sebab ada dokumen yang kita tambah dapat satu nilai yang besar dan nilai besar tu yang kita masukkan di dalam kita punya tax return borang e-filing tu sendiri. Berikut adalah contoh-contoh pendapatan berkanun perniagaan, perkongsian dan juga modal yang digunakan dalam perniagaan. Untuk bahagian ini, anda disarankan supaya melantik ejen percukaian anda dan mereka akan menyediakan semua penyata kewangan anda berdasarkan kepada bil dan resit, DO dan invoice syarikat anda. Kita nak masukkan pula maklumat pendapatan perniagaan lah. Maklumat pendapatan perniagaan ni melibatkan akaun untung rugi lah. Tapi untuk syarikat enterprise, SSM, perniagaan tunggal, biasanya kita tak ada akaun berkanun yang disediakan oleh accountant. Kalau kita perniagaan seni bahan,
kita kena buat submission kepada SSM. Jadi kebanyakan pemilik-pemilik SSM enterprise ni dia tak ada submit ataupun tak ada lantik ejen cukai untuk buat dia punya account tahunan dia lah. Kebanyakan just simpan receipt dan untuk buat submission kepada LHDN saja. Sebab kita dalam akta SSM untuk perniagaan tunggal enterprise ni kita tak perlu submit. Tapi kalau yang lain-lain tu kena submit lah. Perniagaan tunggal biasa sebab perniagaan-perniagaan yang ringkas biasa tak ada account. Tapi sebenarnya digalakkan buat account lah. Sebab bila ada account, kita ada sesuatu data yang boleh dirujuk kembali kepada pihak bank ataupun pihak-pihak yang pemberi grant kalau kita nak kembangkan perniagaan kita dan perlukan bantuan ataupun pinjaman lah. Jadi masukan jika ada lah ya. Anda perlulah cermat menyimpan semua data anda dan data mestilah disimpan di tempat yang sesuai dan betul. Satu page melibatkan maklumat kewangan perniagaan utama. Jadi maklumat kewangan perniagaan utama ni melibatkan tentang risit-risit. Risit-risit yang kita ada, duit masuk, duit keluar ya. Ada yang kita spesifikkan untuk aktiviti tu berapa. Pendapatan berkanun mestilah daripada annual statement perniagaan anda. Contoh sebagai pemandu e-link lah, dia setiap tahun dalam awal bulan 4 atau pertengahan bulan 4 dia akan dapat annual statement. Annual statement ni ialah pendapatan setahun yang lalu lah yang kita dapat semasa kita sebagai pemandu e-link. Sila masukkan semua perbelanjaan tahunan anda yang melibatkan sewa pajakan, bayaran komisen, maintenance kereta seperti tukar tayar, servis dan lain-lain lagi. Dan kemudian perbelanjaan kita lah. Perbelanjaan ada pelbagai yang kita boleh masukkan. Sewa premis, ya, insurans kereta, maintenance kereta dan pelbagai lagi lah. Resit minyak pun boleh claim. Jadi semua tu resit kena simpan lah secara yang proper. Jadi bila tuan-tuan buat, semua tu berdasarkan kod perkhidmatan perniagaan. Contoh bagi kod e-hailing ialah 49224. Dia ada kod masing-masing lah. Kalau perkhidmatan taksi dan limo ni, kita anggap e-hailing ni part of the perkhidmatan taksi dan limo. Jadi guna kod yang sama. Jadi kod tu kena pilih lah. Semasa kita isi borang tu, kita ada option untuk pilih yang mana satu kod yang kita perlukan lah. Macam dalam borang saya tu, saya gunakan kod e-hailing lah. Sebab itu adalah punca pendapatan pertama saya lah. Jadi masukkan itu semua dan bila dah selesai, tengok rumusan cukai, anda setuju, anda diberikan preview berapakah nilai cukai yang anda kena buat. Jika anda sudah berpuas hati dengan rumusan cukai yang anda buat, anda boleh membuat perakuan secara tanda tangan elektronik. LHDN akan memberikan pengesahan penerimaan. Jadual pendapatan bercukai. Pengalaman saya walaupun pendapatan kasar selepas tolak KWSP ialah RM34,000. Tapi kalau tuan-tuan pendapatan kasar lebih kurang sekitar RM40,000 setahun pun belum kena cukai lagi. Sebab memang ada satu figure kena cukai. Contoh pendapatan kena cukai RM15,000. Cukai pendapatan anda sekitar RM200 saja sebenarnya. Tak besar. Ya, pendapatan yang dicukai. Contoh pendapatan besar kita RM40,000. Tetapi kita ada pelepasan cukai, kita ada rebate, kita ada zakat. Jadi semua penyataan-penyataan ni kita masukkan. Kalau kita perniagaan pemilikan tunggal enterprise ataupun bekerja sendiri e-hailing, kita pun boleh masukkan perbelanjaan-perbelanjaan untuk perniagaan kita. Kan? Macam maintenance kereta, macam promosi, sewa premis dan macam-macam lah. Boleh dimasukkan dalam itu. Contoh kalau tuan-tuan RM40,000 pun tolak dengan semua pelepasan, rebate, perbelanjaan, mungkin tinggal RM20,000 saja yang kena cukai. Dari RM20,000 yang pertama tu hilang begitu sajalah sebab ada pelepasan. Jadi RM20,000 tu cukai sekitar RM200-300 saja. Dan
Nanti bila tengok balik rebate, kadang-kadang tak ada dikenakan cukai. Jadi pengalaman saya 40,000 setahun masih belum kena cukai. Cuma akta menyatakan kita wajib buat taksiran. Akta Cukai Pendapatan 1967. Kalau tuan-tuan ada SSM, ya, ada perniagaan tunggal enterprise, memang digalakkanlah tiap-tiap tahun kita submit. Jadi pihak LHDN, pihak MOF, Kementerian Kewangan, dia dapat database tentang tuan-tuan. Jadi kerajaan, MOF, LHDN tahu status kewangan kita, kewangan keluarga kita. Jadi kalau ada apa-apa masalah, kerajaan boleh bantulah. Sepanjang COVID-19, kerajaan menawarkan bantuan BSH, BPN dan juga untuk pemegang SSM ialah GKP. Macam sekarang tengah COVID kan, Malaysia melawan COVID, satu dunia melawan COVID, kerajaan pun ada memberikan geran, memberikan bantuan sehingga stimulasinya sehingga 260 bilion ringgit. Jadi ada banyak bantuan-bantuan. Tapi bila kita tidak ambil kisah tentang membuat tax return, cukai taksiran, kita tak membantu diri kita. Kita nampak macam kita tak nak membantu kerajaan dari segi pembayaran cukai, ya. Dan kita ambil remeh perkara itu. Tapi bila tuan-tuan dalam keadaan tertekan, dalam keadaan susah, tak boleh nak bekerja, ya, sebab PKP, PKPB kan. Jadi benda-benda tu membantu kerajaan untuk menolong. Untuk macam yang bantuan melibatkan COVID ni, semua data permulaan berdasarkan kepada tax return cukai taksiran tahun 2018. Kerana untuk tahun 2019 dia dipanjangkan sehingga Jun. Tak ramai orang berkesempatan untuk buat tax return untuk tahun 2019 sebab kita punya banyak aktiviti perniagaan yang terhenti apabila PKP dikuatkuasakan bermula pada 17 Mac 2020. Jadi data yang pertama untuk kerajaan bantu kita ialah daripada tax return tahun 2018. Dan kemudian bila kita buat rayuan, barulah tengok pada tax return 2019. Jadi benda ni membantulah. Jadual pendapatan bercukai. Tak semua yang kita buat tu akan kena tax. Bukan maksud bila contoh e-hailing kita setahun ataupun sebulan RM3,000, walaupun dalam akta sudah kena submit, anda akan kena bayar yang tinggi. Saya tak fikir begitulah. Sebenarnya macam saya cakap tadi, kalau pendapatan dikenakan cukai RM20,000, cukai yang dikenakan tak sampai RM300 pun. Dan selepas itu pun kalau anda ada rebate, tolak lagi dan mungkin tak perlu bayar pun. Tetapi akta kata kena submit. Submit tu penting lah supaya kita ada satu maklumat yang boleh membantu kerajaan bagi untuk perkara-perkara yang akan datang dan juga untuk apa-apa yang melibatkan negara kita. Jadi itulah sedikit pengalaman saya lah. Saya harap tuan-tuan dapat sedikit gambaran bagaimana kita nak isi borang B. Walau bagaimanapun, kalau ada pertanyaan lanjut, boleh berikan komen dalam YouTube channel saya dan saya akan jawab secara lebih spesifik lah. Okey, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat kepada anda dan kami mengucapkan ribuan terima kasih kerana anda telah like dan subscribe channel kami.